Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1176. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Selepas potong gaji menteri, negara lain berjaya turunkan inflasi. Penjana Kerjaya nampaknya umpama tabung ayam MIC. Bagaimana jika agamawan menghina sesama Islam? Memalukan bila ahli parlimen mencarut di Dewan Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa dilaporkan mencabar pihak yang mencadangkan agar gaji anggota Kabinet dipotong, menamakan negara yang berjaya menurunkan kadar inflasi setelah melaksanakan langkah tersebut. Bolehkah anda menamakan satu negara yang berjaya menurunkan inflasi dengan memotong gaji? Kedua, katakan anda potong RM10,000 daripada setiap menteri, gandakan dengan 36, berapa yang anda dapat? Bolehkah anda berjaminan kepada saya yang inflasi akan selesai, harga barang tak naik? Soalnya, dalam sidang media di Petik Malaysia Kini kemarin. Sebelum ini, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah Aziz, mencadangkan agar gaji menteri dipotong sebanyak 20% sebagai tanda empati terhadap rakyat yang bergelut dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Tolonglah jangan main politik, kata Anwar. Sebelum Jom Channel menjawab cabaran Anwar, suka kami mengingatkan Menteri Komunikasi dan Multimedia, rakyat bukan hanya menuntut potong gaji menteri, malah rakyat juga menuntut potong gaji timbalan menteri dan duta-duta yang entah buat kerja apa itu. Justru bilangannya bukan 36 orang, tetapi 73 orang bila dimasukkan 3 duta khas tersebut. Ini belum dikira lagi saraan pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN dan penasihat-penasihat yang bertaraf menteri. Saraan mereka juga wajar dipotong 20% kerana gagal memainkan peranan yang sewajarnya dalam menangani masalah kritikal negara dengan bayaran yang diterima daripada kocek rakyat. Cadangan memotong gaji menteri adalah untuk menambah tabung dalam perbendaharaan negara yang berhadapan dengan krisis ekonomi. Adakah negara yang berjaya menurunkan inflasi setelah gaji menteri dipotong? Walaupun soalan menteri itu agak kebudak-budakan, Jom Channel ada jawapannya. Kerajaan Jepun telah mengenakan pemotongan 20% gaji penggubal undang-undang yang dilaksanakan daripada Mei 2020 sehingga Oktober 2021 di tengah-tengah krisis COVID-19. Maknanya, pemotongan dilaksanakan bukan sekadar kepada menteri-menteri dan timbalan menteri, tetapi juga kepada wakil rakyat termasuk pembangkang. Carian Jom Channel di macrotrends.net, sebuah jurnal online yang menyimpan data berhubung isu ekonomi, pasaran dan keuangan termasuk inflasi negara-negara di dunia, mendapati bahawa kadar inflasi bagi tahun 2021 ialah negatif 0.23%, penurunan sebanyak 0.21% daripada tahun 2020. Kadar inflasi untuk 2020 pula ialah negatif 0.03%, penurunan 0.49% daripada 2019. Nah, kerajaan negara matahari terbit itu berjaya menurunkan kadar inflasi setelah gaji menteri dipotong sebanyak 20% di tengah-tengah kemelut serangan COVID-19. Maknanya, ada negara yang berjaya menurunkan inflasi selepas memotong gaji menteri. Penurunan inflasi itu sebagai kesan positif kepada kebijaksanaan kerajaan Jepun dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar negara berkenaan. Tuntutan supaya gaji menteri, timbalan menteri dan duta-duta khas dipotong bukan mainan politik. Ia tuntutan rakyat, tidak seperti tuntutan segelintir pemimpin PAS ketika Pakatan Harapan mentadbir Putrajaya ketika inflasi negara menurun. Jabatan Statistik Malaysia DOSM hanya 0.66% ketika itu berbanding sekarang 3.4% seperti yang dinyatakan oleh DOSM Jun lalu. Jika kerajaan melihat setiap tuntutan rakyat sebagai mainan politik, sampai bila pun negara kita tidak akan keluar daripada kemelut ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Prasangka adalah sikap golongan yang takut
kepada kebenaran. Begitu juga jika kakistokrasi terus menguruskan inflasi, mungkin kita hanya akan melihat dasar-dasar yang regresi. Dakwaan Pengerusi Persatuan Harapan India Malaysia PHIM Mani Amaran Manikam 22 Julai lalu bahawa beberapa pemimpin MIC menjadi dalang berkaitan tuntutan palsu dan penyelewengan dana penjana kerjaya membuka satu lagi pekong busuk kerajaan PNBN. Beliau telah menyebut beberapa nama pemimpin MIC termasuk ketua wanita parti itu yang terbabit dalam skam penjana kerjaya yang bernilai ratusan juta ringgit. Perkara dilaporkan telah menggantung bayaran penjana kerjaya sebanyak 432 juta ringgit susulan siasatan pihaknya dan Suruhanjaya Penjagaan Rasa Malaysia SPRM bahawa ada majikan yang mengemukakan tuntutan palsu dan menyeleweng dana terbabit. Pemuda Amanah Nasional memandang serius terhadap laporan skam penjana kerjaya bernilai ratusan juta ringgit ini. Menurut pengarah strategi Pemuda Amanah Nasional Amar Atan, dana yang sepatutnya membantu anak muda dan pencari pekerjaan telah diseleweng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk ahli MIC seperti yang diakui oleh Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Presiden MIC sendiri, Datuk Seri M. Saravanan. Sewajarnya Saravanan harus meletakkan jawatan atas kealpaan ini. Memandangkan skam ini berlaku bawah kementerian beliau dan ia melibatkan pemimpin partinya sendiri. Jika Saravanan terus kekal sebagai menteri, dikhawatiri akan berlaku konflik of interest dalam penyiasatan terhadap pemimpin-pemimpin MIC tersebut. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin 25 Julai. Pemuda Amanah mempersoal keikhlasan Saravanan dan kementeriannya dalam menyiasat skam penjana kerjaya tersebut. Ini kerana isu penyelewengan penjana kerjaya telah dibongkarkan pada bulan Mei 2021 oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Barat iaitu bekas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran. Sangat mengecewakan apabila kes ini mengambil masa 14 bulan untuk disiasat dan tangkapan dibuat. Ini menunjukkan Saravanan tidak ikhlas dalam menyelesaikan isu penyelewengan ini. Apakah punca kelewatan ini? Adakah Saravanan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umum? Soal Amar. Beliau berkata, jumlah bayaran yang telah dibuat oleh Perkeso kepada para majikan dan pekerja di bawah program penjana kerjaya sehingga hari ini adalah sebanyak 2.34 bilion ringgit. Barangkali kerugian yang dialami akibat penyelewengan adalah jauh lebih tinggi daripada jangkaan semasa, kata Amar. Justru Pemuda Amanah Nasional menggesa agar audit forensik dibuat secara menyeluruh terhadap semua program yang diperkenalkan di bawah pakej rangsangan ekonomi kerajaan BNPN ini. Ia termasuk penyiasatan ke atas program subsidi upah di mana lebih 20 bilion ringgit telah disalurkan sehingga ke hari ini. Satu Suruhanjaya Siasatan Bebas harus menyiasat isu penyelewengan dana pakej rangsangan ekonomi secara menyeluruh dan laporan harus dibentangkan di Parlimen, ujarnya. Kata Amar, rakyat Malaysia berhak mendapat siasatan dan maklum balas yang adil dan bebas. Kami menggesa kerajaan BNPN untuk melaksanakan siasatan bebas dan menyeluruh sebelum hujung tahun ini. Semua pihak yang terlibat termasuk ahli politik yang tidak bertanggungjawab harus dikenakan hukuman yang setimpal tegasnya. Sementara itu, Saravanan tidak menafikan ada dalam kalangan ahli MIC terbabit dalam tuntutan palsu berkaitan program penjana kerjaya. Bukan begitu senang Tuan Yang di-Pertua untuk mengawal 45,000 syarikat yang mohon penjana kerjaya. Dalam 40,000 ada juga terlepas pada satu atau dua, tetapi kita yang mengenal pasti, kita yang mencari betul-betul sehingga kita dapat dan buat keputusan untuk lapor kepada SPRM tanpa mengira seperti mana saya sebut, tanpa mengira ideologi politik. Kalau tidak, kalau kita nak sweep everything under the carpet, mungkin saya arahkan Perkeso supaya jangan lapor kepada SPRM. Jadi kita yang lapor. Jom Channel menyokong gesaan Pemuda Amanah Nasional memandangkan setakat ini sudah 45 individu dicekup SPRM dan sebilangan pemimpin MIC didakwa terbabit. Pemburuan terhadap suspek dilaporkan masih berjalan. Sebagaimana One Malaysia Development Berhad 1MDB dikatakan sebagai sumber dana UMNO, penjana kerjaya mencerminkan ciri-ciri yang sama tetapi bertuankan puak yang berbeza. Cukuplah sekali negara kita digelar kleptokrasi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata kelangsungan perjuangan Islam akhirnya akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka yang mendukungnya mestilah memenuhi syarat-syarat kemenangan. Malangnya kita menghadapi orang Islam yang jahil agama, tak tahu agama dia sendiri. PRU 14 pilih orang bukan Islam jadi wakil rakyat, pilih orang liberal menjadi wakil rakyat. Berlaku kerajaan yang
kacau bilau Kerajaan Pakatan Harapan yang lebih teruk daripada UMNO, katanya seperti dipetik Harakah Daily 24 Julai. Dan berkata demikian dalam amanat khas Presiden dan Taklimat Kerajaan Negeri Kedah di Kompleks PAS Kedah, Kota Sarang Semut baru-baru ini. UMNO ada masalah, tapi Pakatan Harapan lebih mencabar Islam, mencabar perlembagaan, mencabar raja-raja. Gejala-gejala menghina Islam ini kerana kejahilan orang Islam. Kita mesti bersabar menghadapi kejahilan orang Islam, ujar Haji Hadi. Menurut beliau, serangan pemikiran menyebabkan ramai orang Islam jahil agama mereka sendiri, khususnya berkaitan politik, kerana musuh juga aktif menggunakan media dan jentera untuk melemahkan dan menghina Islam. Kenyataan amanat khas itu telah menyebabkan ramai netizen berang dan meluaskan perasaan mereka di media sosial. Zaidi Zakaria yang juga seorang pakar perubatan menerusi hantaran ringkas di Facebook dilihat kesal dengan pendirian Presiden PAS itu. Undi PH jahil agama. Kalau sebut jahil politik boleh tahan, jahil agama terus. Innalillah, ujarnya. Netizen Amran Jan menganggap Abdul Hadi yang sebenarnya mengundang perpecahan dalam kalangan umat Islam. Undi PH jahil agama, murabbi, pemecah belah ummah, katanya. Dipercayai merujuk kepada gelaran Tuan Guru yang digunakan oleh penyokong PAS untuk Presiden parti itu. Gani Siddiq pula menyindir, tu pun masih ada yang tak dapat hidayah untuk undi PAS lagi. Beliau dipercayai merujuk kepada jawatan Abdul Hadi sebagai Duta Khas ke Timur Tengah, bertaraf menteri yang kita tidak tahu apa yang KPI dan pencapaian beliau. Ada juga komen yang tidak begitu sopan terhadap Presiden PAS itu. Ia dihamburkan oleh netizen yang memakai nama Shan Nadan. Katanya, saya cadangkan Adi Marang dibawa ke hospital mental untuk membuat pemeriksaan otak sepenuhnya. Undi PH jahil agama, tapi dia yang bersama bersatu yang dulu sokong PH. Walaupun hantaran Shan itu agak kasar, tetapi apa yang disebutnya itu ada kebenarannya. Sebelum PAS bersekongkol dengan pengkhianat Pakatan Harapan, iaitu bersatu dan bersama gerombolan yang dipanggilnya kluster mahkamah di dalam UMNO serta GPS Sarawak, parti sudah menunjukkan ciri-ciri Machiavelli, matlamat menghalalkan cara. Pada pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai 16 November 2019, Presiden PAS menyeru supaya mengundi calon Barisan Nasional daripada MCA Datuk Seri Wee Jack Seng bagi melawan Karmaini Sardini Bersatu, seorang imam ketika itu. Hari ini pula PAS bersama bersatu dalam Perikatan Nasional membentuk kerajaan dengan Kerajaan Barisan Nasional, sedangkan ia tahu MCA menentang hudud dan pembelajaran Jawi di sekolah vernacular. Sehingga ke hari ini tidak ada satu bukti pun pernah ditunjukkan oleh PAS bahawa Pakatan Harapan mencabar Islam, mencabar perlembagaan maupun mencabar raja-raja Melayu. Jauh sekali untuk menghina Islam. Malah amanat khas Abdul Hadi yang menyebut bahawa mereka yang tidak mengundi PAS sebagai jahil agama amat keterlaluan. Beliau sebenarnya telah menghina Islam itu sendiri apabila menyempitkan premisnya hanya ke arah untuk menyokong kelompoknya sahaja. Sedangkan PAS bukan agama, ia hanya sekadar sebuah parti politik. Kebiasaannya kita selalu memarahi anak-anak kita apabila mengeluarkan kata-kata lucah. Tetapi bagaimana jika orang dewasa berbuat demikian? Lebih-lebih lagi orang dewasa ini merupakan wakil rakyat yang digelar sebagai yang berhormat dan duduk di parlimen, iaitu satu-satunya dewan yang mulia. Namun, itulah yang dilakukan oleh Ahli Parlimen Barisan Nasional Parsi Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman pada minggu lalu dan didakwa mencarut di Dewan Rakyat pada Rabu minggu lalu ketika perbahasan melibatkan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan juga DAP. Menurut Ahli Parlimen Pakatan Harapan Batu Kawan P. Kasturi Rani, walaupun mikrofon Tajuddin dipadamkan ketika itu, 9 ahli parlimen mendengar wakil rakyat Barisan Nasional daripada parti UMNO itu menyebut perkataan alat kelamin perempuan sebanyak 2 kali. Katsuri Rani menggunakan peraturan mesyuarat 36/4 untuk membangkitkan persoalan mengenai perbuatan Tajuddin itu. Beliau menzahirkan kekecewaan dengan tindakan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun yang hanya memberi amaran kepada Tajuddin. Sekiranya Tuan Yang di-Pertua tidak menggunakan kerusi tersebut, jawatan tersebut, privilege tersebut untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli-ahli parlimen mulut celupa seperti ini, maka ia akan menjadi satu presiden yang sangat berbahaya dan sangat buruk dalam sejarah Dewan Yang Mulia ini. Katanya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin mencelah dan menyarankan Muhammad Rashid memanggil bentara bertugas yang berada berhampiran Tajuddin ketika kejadian itu untuk membuat pengesahan. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa ada banyak bentara ada di sana.
kita kalau Tuan Yang Dipertua boleh memanggil bentara memberi keterangan, ya, supaya membantu Tuan Yang Dipertua ascertain, ya, confirm adakah Pasir Salam mengatakan kata-kata yang unparliamentary. Baik, terima kasih. Jadi itu akan membantu Tuan Yang Dipertua untuk membuat keputusan. Ya. Saya cadangkan kepada Tuan Yang Dipertua supaya panggillah bentara, cek dulu. Baik, Ya, terima kasih. Kejadian berlaku ketika perbahasan rang undang-undang RUU anti gangguan seksual di Dewan Rakyat. Menjawab isu yang dibangkitkan oleh Kad Suri Rani itu, Muhammad Rashid berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk memanggil beberapa saksi untuk pengesahan. Katanya beliau baru menerima surat daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun memintanya mengendalikan isu berkenaan dan meminta diberikan masa. Dalam hubungan ini, Kasturi Rani berkata Tajudin merupakan repeat offender, iaitu seorang yang mengulangi kesalahan yang sama pernah dilakukan sebelum ini. Jika tuan-tuan masih ingat lagi pada November 2016, Parlimen kecoh apabila Tajudin menggelar ahli Parlimen DAP Seputih Teresa Kok, the only woman with a cock is in Seputih. Cock dalam bahasa Inggeris adalah satu carutan alat kelamin lelaki. Teresa Kok membantah dan berkata ini menteri tidak malu punya. Timbalan speaker ketika itu Datuk Seri Ronald Kiandi berkata Tajudin hanya merujuk kepada nama Kok. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Amanah Shah Alam Khalid Abdul Samad membantah dengan berkata jelas Tajudin merujuk kepada maksud lain. Perang mulut tercetus dan Khalid menggelar Tajudin sebagai sial. Tajudin kemudian memfailkan saman fitnah terhadap Khalid dan New Straits Times Press, Malaysia yang Berhad dan Kini TV yang Berhad yang turut menyiarkan kenyataan terbabit. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Seri Latifah Muhammad Taha menolak saman terbabit atas alasan kenyataan yang dikeluarkan Khalid dan disiarkan oleh dua syarikat media itu tidak bersifat fitnah. Jika dilihat kepada kronologi kes secara keseluruhan, kontroversi dalam kes ini bermula dari ucapan seksis plaintiff pada prosiding Parlimen terhadap Ahli Parlimen Seputih. Kenyataan yang dibuat plaintiff selaku Ahli Parlimen Pasir Salak dan juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani ketika itu adalah tidak wajar dan mencemarkan institusi Parlimen yang merupakan salah satu institusi tertinggi negara, kata Latifah. Apa yang dilakukan Tajudin bukan hanya menghina institusi Parlimen tetapi memalukan agama Islam yang mengutamakan hubungan baik sesama insan dan melarang umatnya mengeluarkan tutur kata yang kesat walaupun kepada pihak yang tidak digemari. Tidak kira apa keputusan Dewan Rakyat terhadap Tajudin, mencarut merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh diterima sama sekali, apatah lagi di Dewan Rakyat yang dipertonton di seluruh dunia. Inikah kualiti wakil rakyat yang kononnya memperjuangkan Melayu dan juga Islam? Ia sangat memalukan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.